1 Jun, ulang tahun ke-38 TV3. Saya Azaria Tagaya dan kami bawakan dua penyampai yang pastinya menggamit memori anda. Jangan ke mana-mana, buletin utama bermula sekarang. Tiada lagi subsidi kepada penternak mulai 1 Julai. PRU 15 tidak akan dilewatkan. Panglima Tentera Pembebasan Rakyat Cina, Jeneral Fu Kuan Yu melakukan kunjungan hormat Saya Zainal Arifin Ismail. Konvensyen Barisan Nasional yang berlangsung siang tadi menggariskan beberapa perkara dalam memastikan gabungan politik itu kekal menjadi pilihan rakyat pada pilihan raya umum ke-15. Justru BN yang kembali diterima pada beberapa siri pilihan raya kecil sebelum ini tiada ruang untuk berpeluk tubuh, berasa selesa termasuk menganggap boleh menang dengan mudah. Majoriti 2/3 perlu dicapai di Parlimen bagi meneruskan agenda membantu rakyat dan memakmurkan negara. Paling penting, negara memerlukan kestabilan, parti-parti dalam BN memerlukan kesetiaan dan rakyat memerlukan pembelaan. Perasmian konvensyen sempena ulang tahun ke-48 gabungan itu di Ibu Negara, semua pemimpin parti komponen yang merangkumi UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS hadir. Ia termasuk 6 parti sekutu yang turut berikrar memberi sokongan penuh dan berjanji tidak akan berganjak dalam waktu susah atau senang. Kita mesti sinonimkan BN ini sebagai sebuah pemikiran kesepakatan dengan budaya pendekatan politik yang progresif. Ya. Bila nanti kita sebut BN kepada orang ramai, mereka akan terbayang muhibah. Terbit dalam imajinasi mereka kesepakatan, kerajaan keberbagaian dan pendekatan politik yang sederhana tetapi maju. Dua perkara utama perlu difokuskan seluruh anggota parti bagi mengecapi kemenangan, meliputi bagaimana anggota harus membaiki, mengukuh dan mencipta semula gelombang jenama BN, mengapa pentingnya untuk BN kembali memerintah dan bagaimana ia boleh dilakukan. Seluruh anggota parti juga perlu menghentikan segala usaha menyajikan rakyat dengan perspektif yang hanya berdasarkan persepsi, sebaliknya menggunakan kenyataan benar dan sahih. Apa yang berlaku dalam semua kemenangan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri-negeri seperti di Sabah, Melaka dan Johor bukan jaminan bahawa BN akan pasti menang dan menguasai kerajaan dengan mudah. Jika kita beranggapan sedemikian, maka saya tegaskan hari ini bahawa anggapan seperti itu bukan sahaja salah, malah berbahaya. Jualan Riang Raya Maxis. Bawa pulang peranti idaman baharu hanya RM50 sebulan dengan Maxis Home Fiber hari ini. Serentak dengan komitmen dan kesediaan BN itu untuk kembali menjadi pilihan terbaik bagi mengembalikan kegemilangan negara, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengulangi pendirian pembubaran Parlimen tidak akan dilewatkan sekiranya gabungan itu benar-benar sudah bersedia. Bila tarikh ia dibubarkan akan dibincangkan bersama pimpinan tertinggi UMNO termasuk parti komponen BN. Saya sebutkan bahawa apabila kita sudah bersiap siaga, saya tidak akan melewatkan walau sesaat pun untuk membubarkan Parlimen. Seperti yang telah dipersetujui oleh Perhimpunan Agung UMNO bahawa saya akan berbincang dengan top 5 di dalam UMNO
akan berbincang di dalam mesyuarat majlis tertinggi. Dan hari ini saya setuju kita akan bincang dengan kepimpinan Barisan Nasional di dalam menentukan tarikh. Beliau yang juga naib Presiden UMNO turut mencadangkan 3 gerak kerja untuk dilaksanakan agar BN siap siaga menghadapi PRU15. Gerak kerja pertama memerlukan parti itu untuk harus sentiasa berusaha mencapai budaya kerja kelas pertama iaitu berpasukan, berdisiplin dan kesetiaan kepada parti. Elemen kedua ialah memenangi hati rakyat dengan beliau sebagai Perdana Menteri akan memastikan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat. Elemen ketiga pula ialah merangka formula strategi kemenangan PRU15 yang memfokus kepada pemantapan jentera pilihan raya antara parti komponen. Selain daripada itu, perkhidmatan yang terbaik harus diberikan kepada rakyat. Kerajaan sentiasa cakna, mengambil berat, mencari inisiatif terbaik dan segera menyelesaikan masalah setempat. Marilah kita sama-sama sematkan dalam jiwa dengan ikrar dan tekad penuh jitu untuk memperkukuhkan kerjasama antara parti komponen. Kita juga perlu jauhi anasir-anasir luar yang sentiasa menanam bibit perpecahan sesama kita. Dalam ucapan itu juga, Perdana Menteri menggariskan beberapa perkara yang sudah dan akan dilakukan kerajaan bagi terus membantu rakyat yang terkesan. Dan bermula 1 Julai ini, tiada lagi subsidi akan diberikan kepada penternak. Sebaliknya, peruntukan berkenaan akan disalurkan kepada rakyat yang memerlukan, terutamanya golongan B40. Bila kita memperkenalkan subsidi untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan, saya di Malaysia ini, harga apa pun boleh naik. Jangan harga ayam. Harga ikan kembung RM15 sekilo, dia orang tak bising, rakyat tak bising. Tapi harga ayam, rakyat akan marah. Kalau dibiarkan, harganya diapung ataupun difloatkan harga tersebut, harga ayam ketika ini mungkin berharga RM12 sekilo. Tapi kerajaan bagi memastikan harga ayam tidak dinaikkan, memberikan subsidi kepada penternak bagi memastikan harga ayam terus kekal pada RM8.90. Dan kerajaan berbelanja sebanyak RM720 juta untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan. Walaupun bagaimanapun ramai di kalangan penternak tidak menuntut bayaran subsidi yang dikeluarkan. Berbagai-bagai isu dibangkitkan. Oleh itu, mulai 1 Julai nanti, kita tidak lagi akan memberikan subsidi kepada penternak, tetapi jumlah yang kita berikan subsidi tersebut kita akan beri direct kepada rakyat yang kita anggap sebagai yang memerlukan. Yang dihadapi oleh Langkah terbabit bertujuan mengurangkan bebanan rakyat supaya tidak terlalu tertekan dengan kenaikan harga barang. Kerajaan juga akan memperkenalkan sumbangan keuangan terus kepada rakyat, khususnya B40 yang terkesan akibat kenaikan harga barang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan mengumumkan mekanismenya kelak. Melihat kepada kesungguhan untuk membawa lebih banyak pembaharuan kepada negara juga, BN mahu mengembalikan acuan Malaysia asal atau The Original Malaysia berpandukan kepada formula gabungan itu. Selain penambahbaikan bagi memperbaiki segala kelemahan dan menjernihkan keterlanjuran lalu, termasuk menerima pembaharuan yang dimahukan rakyat. Ya, media asal adalah perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan dan juga perkara-perkara yang menjadi convention kepada persetujuan-persetujuan yang lalu dan juga keterangkuman inklusiviti di kalangan kepimpinan, tetapi kita mahu melihat bahawa apa yang disebut oleh pemerintahan 22 bulan sebagai Malaysia baru, ianya tidak kedapatan. Namun kita merasakan kita tidak harus ada Malaysia baru atau Malaysia terkini, tetapi kita ada Malaysia asal, hanya satu Malaysia saja. We have to go back to the basic.
Berita TV3 mula bersiaran pada Januari 1985, 7 bulan selepas penubuhan TV3 pada 1 Jun 1984. Lebih 13,000 hari ke udara. Buletin Utama terus menjadi berita nombor 1 pilihan rakyat Malaysia. Sempena ulang tahun TV3 ke-38 hari ini, Juliana Syarin menyelami keutuhan Buletin Utama, jenama yang disegani sehingga kini. Salam sejahtera, saya Wan Zaliha Rabi. Dan saya Fuad Rahman, kami akan bersama anda dalam Berita TV3 malam ini. 1991, Berita TV3 dijenamakan kepada Buletin Utama dan dilanjutkan siaran selama sejam. Kecepatan dengan ketepatan fakta, kombinasi pasukan editorial dan produksi menjadi kekuatan. Bekas penerbit era 90-an Datuk Lokman Hamidi mengakui bukan mudah memikul tanggungjawab berat itu, apatah lagi yang melibatkan politik negara. Kepantasan berfikir dan membuat keputusan yang tepat dalam tempoh singkat turut menjadi kekuatan. Orang cakap jadi penerbit ni sebelah kaki sudah masuk, kata orang, sudah kekangan akta-akta, pelbagai akta. Akta keselamatan dalam negeri, akta kerahsiaan, banyak akta sebenarnya. Kita dah sebelah kaki dah letak kat situ. Sebelah kaki masih di bilik berita. Jadi kalau fakta tu tak tepat, kita mudah-mudah senang untuk disaman. Padang jarak, padang terkukur, begitulah gambaran kru kami selepas meninjau keadaan dengan pesawat petang tadi. Padang jarak, padang terkukur. Begitulah gambaran kru kami selepas meninjau keadaan dengan pesawat petang tadi. Raza Abdullah, penyampai pertama berita ke udara di TV3. Dari ceritanya, komitmen kerja mengatasi keutamaan keluarga. Sehinggakan dalam tempoh 10 tahun berkhidmat, hanya 2 kali beliau mengambil cuti raya. Jadi dan 3 anak saya lahir pun, isteri saya hospitalize sendiri. Saya tak ada di rumah. Itu pengorbanan. Nah, itu yang saya kata tadi. Maknanya saya tak berkira. Bagi saya, kadang-kadang singgah rumah ambil baju je. Besok nak ke sana, besok nak ke sini. Pun ada satu ketika malam ada di Singapura, besok pagi kita ada tengah hari dah ada di Jakarta, lusa kita balik semula ke Sabah dan Sarawak. Jadi ini biasa. Ini biasa. So kadang-kadang dah lahir dah. Okeylah. Katanya sehingga kini beliau tidak lepas daripada menonton Buletin Utama. Bukan untuk mencari cacat celah, sekadar memberi teguran dari yang pernah melaluinya. Jadi setakat itu dulu berita daripada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Azura Abdul Karim, penyampai berita pertama bertudung dalam sejarah penyiaran tanah air. Atas persetujuan pengurusan syarikat dan sokongan keluarga juga kenalan, beliau tampil yakin menemui penonton pada malam Jumaat berkenaan. So saya pakai. Masa tu berdebar lah. Saya yang surprise saya, komen dia 100% positif. Saya sebelum ni populariti saya tak mencanak selepas saya bertudung. Sebab you bayangkan berguni-guni surat datang selepas saya berhijab. Biar tidak lagi menghiasi waktu perdana malam anda, jauh meninggalkan kegemilangan dunia personaliti, Sri Pentas dan rakan seperjuangan tetap segar dalam ingatannya. TV3, orang kata macam tempat jatuh lagi kan dikenang, kan. I think I grew up with TV3. Saya matang dengan TV3. Kira dalam banyak kerjaya, ni paling lama. 29 tahun nak meninggalkan TV3 memang agak sukar. Sebab rakan-rakan saya dah satu macam adik-beradik. Jadi, bila dah tak ada dekat TV3 tu rasa macam a piece of my macam gone.
Kebanyakan penyampai berita ini bermula sebagai wartawan penyiaran. Bagi legenda Fuad Abdul Rahman, asas kewartawanan banyak membantunya ketika penyampaian. Kalau you seorang pembaca berita, you kena ada background reporting. Kalau tidak, you tak ada feel baca. Memang you rasa, kita cakap blank lah, blank face. You baca je lah, baca. Silap tak silap ataupun sedih tak sedih. Itu yang kadang-kadang muka you sama je kan. Beliau menghargai kesukaran wartawan yang menghasilkan berita itu, maka skrip harus disampaikan dengan baik. Datuk Karam Singh Walia, ketokohannya dalam mengetengahkan perik jerit marhain menerusi aduan rakyat amat dikagumi. Penyampaiannya yang disulami pantun dan pepatah dengan gaya tangannya sering mencuri tumpuan. Di mana beliau sekarang? Hai, apa khabar semua? Selamat menyambut ulang tahun TV3 yang ke-38. Saya telah banyak membuat liputan cerita, liputan berita dan sebagainya. Sejak tahun 1995 sampai 2014 apabila saya ambil option untuk bersara. Tetapi bagi diri saya memang satu pekerjaan, satu jawatan yang begitu berharga pada diri saya kerana dapat menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran bukan sahaja TV3 malah juga kepada rakyat Malaysia di seluruh pelosok negara. Terus menabur bakti, beliau kini menjawat jawatan penolong Pesuruhjaya Kanan Rela Bersekutu. Beberapa kali mengungguli anugerah berprestij, figura ini turut menjadi idola dalam kalangan pengamal media. Kuat pohon kerana pokoknya, kuat pokok kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya, kuat tanah kerana warga kerja TV3-nya. Good afternoon and selamat datang to Mr. President. Thank you. I am Azura from TV3 Malaysia. Beliau antara perintis meja berita luar negara TV3 yang ditubuhkan selepas tragedi 11 September. Beliau juga menjadi pengamal media Malaysia pertama berpeluang menembubual Senator Amerika Syarikat John F. Kerry serta pernah 2 kali ke Palestin. Di Jordan, beliau skup Teresa Helsa. Dia pernah hijack pesawat Israel. Termasuk bersama Perdana Menteri Malaysia menjejakkan kaki ke Gaza dengan laporan khas Brigid Al-Qassam. You make your own mind. يعني أنتم بتصنعوا عبواتكم وألغامكم بأنفسكم. Bagi saya lah, ramai yang cakap, tak takut ke pergi zon-zon perang? You dah lah, anak-anak kat rumah lagi apa semua kan, you tak fikir ke semua tu? Anything happen to you macam mana? Jawapan saya senang je. Kalau you nak mati, kat mana pun you boleh mati. Kan? Yang penting kita pergi, kita kata ini kerja. Dan lain-lain tu kita tawakal. Kalau you fikir, kalau negara-negara yang cantik-cantik ni, you can go anytime you want. Ya? Tapi conflict areas tak mudah untuk you pergi kalau you no longer with the media. Selain wartawan, jurukamera berperanan penting bagi mendapatkan visual terbaik. Rintangan demi rintangan ditempuhi bagi menyajikan laporan eksklusif buat penonton TV3. Sesuatu karya yang bertahan lama mustahil dikerjakan tanpa kerjasama. Apa yang digilap dahulunya kini bersinar dengan bangganya. Terlalu banyak sudah dicapai, episod terakhir belum sampai. Wartawan tidak menjadikan kami hartawan, tetapi cendekiawan memburu pencerahan. Setiap nukilan disuntikkan roh buat ramai tertawan. Hanya pewarta berjiwa kental mampu bertahan. Juliana Syarin, TV3.
Sebagai media arus perdana, TV3 turut berperanan dalam pembangunan dan kestabilan negara. Bukan semata-mata menjana keuntungan, namun stesen televisyen swasta ini juga dilihat sebagai platform rakyat. Bagi tokoh korporat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, TV3 harus bertanggungjawab dalam setiap apa yang disajikan. Selain perlu memastikan kredibilitinya dijaga untuk kekal relevan pada usia matang 38 tahun. Beliau yang juga bekas Menteri Kewangan kedua berpandangan, TV3 merupakan nadi dalam penyampaian maklumat yang sahih biarpun menerusi program santai mahupun hiburannya. Jadi ini sangat penting dari segi kita memastikan bahawa sesebuah media platform macam TV3 yang mempunyai brand yang cukup kuat, yang mempunyai audience, captive audience, 45 juta audience, 45 juta punya audience itu bukan kecil. Right? So that's is very important. Kita nak pastikan bahawa apa saja konten yang masuk dalam ini, dia boleh membuka minda masyarakat untuk berfikir, menilai dan buat keputusan. Katanya, TV3 tidak perlu tunduk kepada wartawan jadian. Sebaliknya, Adiwira Buletin Utama perlu tangkas menepis berita separuh masak, lebih parah berita palsu. TV3 tak perlu takut. Kerana kalau konten kita ni sebenarnya ada kualiti, berfakta, and then bagus dari segi huraian dia, orang boleh baca mana-mana sosial media punya portal ke, blog ke, tetapi akhirnya mereka akan cari sumber yang mereka rasa bahawa kalau ada apa-apa isu, sumber ni boleh dikenal pasti. Reference point. Selain kandungan bermanfaat, pihak pengurusan jelas beliau harus bijak dalam mengatur hala tuju syarikat untuk kekal berdaya saing dan tampil dengan solusi di luar kotak untuk memikat penonton sekaligus menarik pelaburan pengiklanan. Saya ni terlibat dalam dunia perniagaan ni lama. Malah sebelum saya berkecimpung dalam dunia politik, saya telah terlibat dalam dunia korporat ni hampir lebih daripada 25 tahun. Lepas kalah itu masuk balik dalam dunia korporat. Tapi apa yang saya nak tekankan, dalam organisasi perniagaan atau korporat ini, yang paling penting ialah pengurusan. Kalau pengurusan yang cekap, kalau dia tahu industri yang dia masuk tu telah menurun, tetapi bagaimana nak mengelakkan industri ini menurun? Jadi dia kena cari apakah channel-channel ataupun konten-konten yang disukai oleh orang ramai. Jadi dia tukar dia punya selera. Dia tukar dari segi dia punya approach. Tapi kalau kita ada pengurusan yang hanya menunggu buat business as usual, sedangkan industri dah bertukar, dan kita masalah. Selamat ulang tahun ke-38 untuk TV3. Semoga TV3 terus menyajikan program-program terbaik kepada seluruh keluarga Malaysia dan sentiasa memberikan laporan berita yang terkini dan tepat kepada penonton setia TV3. Selamat ulang tahun TV3. Pembangunan kapasiti warga tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan transformasi keupayaan perlu bergerak seiring dalam membentuk angkatan udara yang berwibawa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah peranan TUDM sebagai tonggak utama mempertahankan ruang angkasa diibaratkan perisai yang melindungi rakyat dan negara. Warga TUDM hendaklah sebilang masa diterap dengan kemahiran yang mampan sejajar dengan evolusi pembangunan kapasiti. Pada hemat Peta, peningkatan keupayaan warga udara berasaskan teknologi akan dapat memacu ke arah pembentukan modal insan yang berimpak tinggi. Baginda bertitah demikian ketika mencemarduli berangkat ke istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun TUDM ke-64 di Pangkalan Udara Subang. Titah baginda bagi memastikan TUDM sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman, keupayaan pertahanan udara perlu melalui transformasi secara menyeluruh dan holistik selari perkembangan teknologi ketenteraan semasa.
TUDM kini semakin megah sebagai sebuah perisai kedaulatan negara serta turut cemerlang dalam pelbagai inisiatif kerjasama serantau dan antarabangsa, terutamanya dalam mendepani krisis kemanusiaan. Semua itu tidak akan dapat dicapai tanpa pelbagai usaha dan pengorbanan yang dicurahkan oleh Panglima, Barisan Kepimpinan, Perwira dan prajurit TUDM sepanjang 64 tahun lalu. Sementara itu, Perdana Menteri berharap TUDM terus menjadi kuasa udara yang disegani, dihormati dan kental dalam melindungi sempadan negara. Menerusi catatan di Facebook, beliau menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari TUDM ke-64. Beliau turut menyifatkan jasa dan pengorbanan warga TUDM amat besar selain veteran TUDM yang banyak menabur bakti demi keamanan yang dicapai negara sehingga kini. TUDM dilihat kuasa pelindung kedaulatan negara yang mempertaruhkan nyawa demi keluarga Malaysia. Disney Plus Hotstar kini di Unify TV. Dapatkan bersama Unify Home sekarang di TM Point atau unify.com.my/hiburan. Saya bagi pihak Lembaga Pengarah Media Prima mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-38 kepada TV3. Selamat ulang tahun ke-38 untuk TV3 dan kami akan senantiasa bersama anda. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih terhadap semua tenaga kerja TV3. Selamat ulang tahun ke-38 TV3. Sementara itu, TV3 terus menerima ucapan daripada pelbagai pihak bagi meraihkan sambutan ulang tahunnya yang ke-38. Antaranya, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga menzahirkan ucapan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid. Kita ke laporan Detik Niaga. Kenaikan harga makanan dan bahan api menyebabkan inflasi negara meningkat 2.5% tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata peningkatan itu juga lebih tinggi berbanding 0.7% yang direkodkan sebelum pandemik pada 2019. Kelonjakan inflasi ini disumbang indeks pengangkutan, makanan dan minuman serta perkakasan isi rumah. Malah peningkatan harga komoditi global turut memberi kesan kepada inflasi makanan. Kekurangan bekalan import, pelaksanaan PKP serta penutupan sempadan mempengaruhi turun naik harga pasaran tempatan. Peningkatan harga ayam juga adalah impak daripada kenaikan harga stok makanan haiwan. Dari segi inflasi pengangkutan, peningkatan yang berlaku disebabkan kesan asas penetapan harga siling petrol RON 95 dan diesel. Penamatan diskaun bil elektrik bulanan kepada pengguna juga memberi tekanan kepada kenaikan inflasi. Berdasarkan data, inflasi bagi kumpulan pendapatan di bawah RM3,000 meningkat 2.2% tahun lepas berbanding tahun sebelumnya. Sektor pembuatan negara dijangka mengalami keadaan permintaan berkurangan berikutan kapasiti produktif dikekang oleh tekanan harga dan kekurangan bekalan. Menurut S&P Global, tahap pengeluaran direkod pada tahap sederhana untuk kali kelima dalam tempoh beberapa bulan, manakala pertumbuhan pesanan baru susut sejak April lalu. Laporan Indeks Pengurus Pembelian Pembuatan S&P Global Malaysia yang diselaraskan secara bermusim susut daripada 51.6 pada April kepada 50.1 pada Mei 2022. Secara keseluruhannya, sektor pembuatan mencatat perubahan tidak ketara manakala pertumbuhan pesanan baru direkod perlahan. Perintah Sekatan Pergerakan di China terus memburukkan keadaan bekalan selain kesukaran penyumberan pekerja. Ini sekaligus mengakibatkan aliran pengeluaran sektor pembuatan merosot.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melantik ahli Parlimen Beragama Islam bagi menganggotai barisan kabinet dalam majlis angkat sumpah di Canberra. Mereka adalah Ed Husic yang dilantik sebagai Menteri Industri dan Sains, manakala Anne Alley dilantik selaku Menteri Belia dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Husic, 52, dibesarkan di barat Sydney dan mendapat pendidikan di Sekolah Awam Blacktown South, Sekolah Tinggi Mitchell dan Universiti Western Sydney. Dilantik sebagai ahli Parlimen Chifley dari Parti Buruh pada 2010, beliau aktif dalam Kesatuan Pekerja serta berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, infrastruktur dan kesihatan. Ali, 55 pula, ahli Parlimen Cowan, adalah ahli akademik yang pakar dalam bidang memerangi keganasan dan pernah menjadi pensyarah di Edith Cowan University dan Curtin University. Dengan pelantikan itu menjadikan jumlah keseluruhan kabinet diterajui Albanese seramai 23 orang, melebihi 7 orang berbanding barisan kabinet diketuai Scott Morrison sebelum ini. Seramai 10 wanita dilantik dalam kabinet Albanese, termasuk seorang wanita orang asli pertama, Linda Burney, yang memikul portfolio sebagai Menteri Orang Asli Australia. Ia sekaligus menggambarkan barisan kabinet pimpinan Perdana Menteri baru itu melakar sejarah dengan pelantikan lebih ramai wanita, termasuk dalam kalangan minoriti dan orang asli. Albanese membentuk kabinet sementara termasuk 4 anggota penting lain 2 hari selepas pilihan raya pada 21 Mei lalu. Tentera Israel menembak mati seorang wanita Palestin. Lapor agensi Anadolu yang memetik Kementerian Kesihatan, wanita terbabit dikenali sebagai Ghufran Harun Warasneh ditembak di dadanya dekat kem Al-Arub di utara Hebron. Foto dan video yang tersebar di media sosial menunjukkan mangsa terbaring di tanah selepas terkena tembakan. Bulan Sabit Merah Palestin berkata, tentera Zionis menghalang pasukan perubatan untuk memasuki lokasi kejadian selama kira-kira 20 minit. Menurut sumber perubatan di Hospital Al-Ahli, ketika wanita terbabit dimasukkan ke hospital, dia berada dalam keadaan kritikal sebelum disahkan meninggal dunia. Dalam pada itu, tentera Zionis mendakwa seorang perempuan disyaki cuba melakukan serangan. Menurut kenyataan tentera rejim itu, seorang wanita dengan pisau cuba untuk menghala ke arah tentera. Tiada kecederaan membabitkan tentera Israel dilaporkan. 2 terbunuh apabila sebuah bot terbalik susulan angin kencang di Colorado. Ketika kejadian, bot berkenaan membawa 13 penumpang termasuk 8 kanak-kanak. Identiti mangsa akan didedahkan selepas pihak polis selesai menghubungi keluarga mangsa. Lebih 20 juta penduduk Shanghai kembali jalani kehidupan seperti biasa setelah sekatan pergerakan ditarik semula sejak beberapa bulan lalu. Penarikan itu akan membolehkan kereta persendirian, kenderaan pengangkutan awam kembali dibenarkan berada di jalanan serta orang ramai bebas bergerak masuk dan keluar dari kawasan perumahan berisiko rendah. Kumpulan K-pop terkenal Korea Selatan BTS mengambil kesempatan atas kunjungan ke White House dengan menyampaikan ucapan yang menyentuh isu berkaitan sentimen kebencian anti-Asia di Amerika Syarikat. Kunjungan BTS ke White House kali ini adalah atas jemputan Presiden Joe Biden bagi membincangkan keperluan solidariti bersama selain penyertaan wakil Asia dalam perbincangan menangani diskriminasi berkenaan. Layak ke Piala Dunia tidak bermakna pasukan itu akan digeruni lawan. China dan Korea Selatan akan bertemu pada pelanan akhir. Ada tarikan komersial menanti kelab besar seperti Manchester United dan Bayern Munich. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Kemungkinan tanpa had menanti apabila anda dikuasakan oleh jalur lebar Unify Home. Selami emosi dan rasai keterujaannya. Dengan Unify Mobile, setiap detik pasti tidak akan terlepas. Serta kongsi kegembiraan dengan mereka yang amat bermakna. Nikmati 100,000 jam hiburan pilihan anda. Unify duniamu bila-bila masa di mana-mana sahaja. Unify.
kami akan bersama saudara lagi malam ini dalam Berita TV3. Ketua Kerajaan Commonwealth bulan depan. Perdana Menteri Sri Lanka terselamat dalam letupan bom. Penamaan calon pilihan raya kecil kawasan Parlimen Johor Bahru. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Baik, malam ini bukan sahaja Zainal Arifin Ismail, kami juga turut bawakan penampilan khas penyampai sukan legenda tanah air iaitu Rosli Dahamin di Buletin Utama. Setelah sekian lama kita bertemu lagi dalam pentas yang sama, Rosli. Silakan apa yang menarik dengan segmen sukan malam ni. Terima kasih Zainal dan Azaria. Baiklah, salam sejahtera. Anda bersama saya Rosli Dahamin pada hari istimewa ulang tahun TV3 yang ke-38. Tumpuan sukan malam ini kita hadirkan dahulu ke Stadium Nasional Bukit Jalil di mana sebentar saja lagi skuad bola sepak kebangsaan Harimau Melaya akan beraksi bagi aksi persahabatan kedua menentang Hong Kong. Menanti untuk memberikan perkembangan terkini pra perlawanan di Home of Harimau Melaya adalah Hasnida Hanim Ahmad Kamil. Silakan Hanim dengan laporan anda. Terima kasih rakan penyampai legenda di Sri Pentas Rosli Dahamin. Okey, baik, seperti yang anda dapat lihat saya ketika ini berada di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil sempena perlawanan persahabatan Tier 1 yang akan membabitkan pasukan negara Malaysia menentang Hong Kong sebentar nanti. Okey, kalau boleh saya kongsikan kepada anda ketika ini suasana cukup meriah. Kalau anda boleh dengar bunyi sorakan laungan penyokong-penyokong Atras yang berada di dalam Stadium Nasional ini sejak jam 7 petang tadi dan sudah pasti perlawanan pada malam ini perlawanan yang cukup menarik akan disajikan kedua-dua pasukan. Pertemuan Malaysia menentang Hong Kong dan ini juga memberi gambaran awal buat Kim Panggon, Ketua Jurulatih Pasukan Harimau Melaya untuk memberikan kesebasan yang terbaik menjelang perlawanan aksi kelayakan Piala Asia 2023 menentang Turkmenistan 8 Jun ini. Dan untuk makluman juga, ini juga merupakan perlawanan pertama pasukan Hong Kong sejak Jun tahun lalu dan sudah pasti malam ini selepas menyaksikan Malaysia mencatat kemenangan 4-0 menentang Brunei tempoh hari, sudah pasti malam ini satu lagi perlawanan ataupun satu lagi kemenangan dicari oleh Kim Panggon untuk memberikan suntikan moral buat anak-anak buahnya menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2023 nanti. Jadi saya rasa setakat ini saja yang dapat saya kongsikan kepada anda secara langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil sempena perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 Malaysia menentang Hong Kong. Dan selepas tamatnya berita utama ini, anda terus saja ke TV9 kerana kita akan bawakan secara langsung perlawanan Malaysia menentang Hong Kong. Jadi saya sekian dulu pada saya, Hasnida Ahmad Kamil langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Kembali semula bersama rakan penyampai legenda kita sempena ulang tahun ke-38 TV3, Rosli Dahamin. Silakan. Baik, terima kasih Hanim di Stadium Nasional. Dan hanya berbaki 24 jam saja lagi untuk skuad bola sepak bawah 23 kebangsaan turun bagi aksi sulung kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun di Tashkent, Uzbekistan. Pastinya keajaiban diperlukan Malaysia di sana, memandangkan lawan yang menanti adalah pilihan utama saingan, juga juara bertahan iaitu Korea Selatan. Bagi jurulatih Brad Maloney, skuad kendalanya akan melalui 3 aksi sukar bermula dengan perlawanan menentang Korea esok sebelum bertemu 2 lawan sama di Tamasya Sukan C, Thailand dan Vietnam. Di pihak Malaysia, persiapan telah pun dilakukan dan kini hanya menanti masa untuk diterjemahkan di atas padang. We want to go as far as we possibly can. 2018 was our first appearance at this tournament, which was great. It was fantastic to progress to the quarterfinals. Look, we're not setting any specific target this time, but of course in any tournament that we participate in, we want to be competitive and go as far as we possibly can. Dari segi persiapan, segalanya telah dilakukan dengan Maloney sudah tentu dapat mengenal pasti kekurangan pasukan pada penampilan di Tamasya Sukan C yang lalu. Yang jelas, pemain-pemain juga sudah tidak sabar untuk turun beraksi dan memberikan persembahan terbaik. I believe there's not really much pressure on us. I guess we're just taking each game as it comes. Korea tomorrow, so it's going to be a tough game. I believe the players are all up for it. We've prepared pretty well. Second games as well as coming here for a couple of days, so I believe the boys are ready for the game tomorrow.
Malaysia akan berdepan Korea di Stadium Lokomotif di Tashkent dengan sepak mula perlawanan dijadualkan bermula tepat jam 9 malam esok waktu Malaysia. Dalam pada itu, Sukan Tanah Air menerima berita sedih hari ini. Berikutan pembergian legenda bola sepak kebangsaan Syed Ahmad Abu Bakar. Wira negara zaman emas Harimau Melaya era 70-an itu mengembuskan nafas terakhirnya tengah hari tadi pada usia 76 tahun akibat penyakit kanser prostat yang dialaminya sejak 2 tahun lalu. Pembergiannya yang pastinya ditangisi kerana legasi yang ditinggalkan Allahyarham sukar diulangi sehingga kini. Dilahirkan pada 20 April 1946, Syed Ahmad Abu Bakar memulakan kerjaya bola sepaknya bersama negeri kelahirannya Johor. Hikmat Syed Ahmad kemudiannya ditagih Pulau Pinang pada 1965, menyaksikan dia berjaya membantu pasukan menjuarai beberapa kejohanan, iaitu Malaysia King S Gold Cup untuk 3 edisi 1966, 1968 dan 1969 selain Burnley Cup pada 1966. Berhijrah ke penjara FC pada 1970, Syed Ahmad membantu pasukan barunya memenangi 3 edisi Melaya FAM Cup pada 1970, 1971 dan 1973. Syed Ahmad turut sempat menjarung jersey perak 5 tahun sebelum menamatkan karirnya bersama pasukan Kedah pada 1981. Ketajamannya di bahagian serangan menyaksikan dia turut mendapat tempat dalam skuad kebangsaan sejak tahun 1965. Selepas memenangi Pesta Bola Merdeka 1968, detik yang ditunggu-tunggu bola sepak negara akhirnya menjelma. Pusingan kelayakan Sukan Olimpik 1972 yang berlangsung di Seoul, Korea menjadi sejarah yang tidak dapat dilupakan arena bola sepak negara. Syed Ahmad mencipta hat-trick ketika mendudukkan Jepun 3-0. Allahyarham kemudian menjadi wira pasukan apabila menjadikan gol tunggal perlawanan ketika Malaysia menupaskan Korea 1-0. Malaysia menang kesemua 4 perlawanan kelayakan. Sekaligus sejarah tercipta apabila skuad kebangsaan layak ke Sukan Olimpik buat kali pertama secara merit. Dan pastinya Syed Ahmad diangkat sebagai wira menerusi 5 gol yang dihasilkannya walaupun tidak disenarai untuk ke Munich selepas berlaku kontroversi. Dia kembali menyarung jersey kebangsaan pada 1974, membantu Malaysia menjuarai Pesta Bola Merdeka selain turut bersama skuad kebangsaan meraih pingat gangsa Sukan Asia 1974 yang berlangsung di Tehran, Iran. Walaupun tidak meneruskan karier dalam bidang pengurusan, bola sepak sudah begitu sebati dalam dirinya. Allahyarham sentiasa mengikuti perkembangan Liga Tanah Air dan memberi pandangan semasa berkaitan prestasi pasukan kebangsaan. Sehinggalah pada 2018, Syed Ahmad didapati mengidap penyakit kanser prostat dan terpaksa menjalani proses kemoterapi sejak 2020 menyebabkan kesihatannya merosot. Dan hari ini adalah penutup kepada segala cerita kehebatan Syed Ahmad sebagai legenda bola sepak apabila mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kangar tengah hari tadi. Wira negara itu akan disemadikan malam ini di makam Diraja Lama Perlis. Al-Fatihah buat Allahyarham Syed Ahmad dan takziah buat keluarga beliau. Kita ke sukan golf pula. Arena golf negara kembali rancak menerusi kejohanan satelit Persatuan Golf Profesional Malaysia PGAM yang masuk pusingan ke-11. Menyaksikan muka baru, Wilson Chu menjuarai kategori pemain profesional. Manakala pemenang pingat emas acara berpasukan Sukan C Vietnam 2021, Marcus Lim menjuarai kategori amatur. Marcus mengekalkan momentum untuk membuat skor terendah pada aksi yang berlangsung di Kelab Rekreasi Tentera Udara Shah Alam pagi tadi. Anak kelahiran Selangor ini mencatat 1 bawah par 71 sekaligus cemerlang mengatasi 22 pencabar lain. Ini adalah kali kedua Marcus mendapat tempat pertama di kejohanan ini selepas kali pertama pada pusingan ketiga di Kelab Golf Seri Selangor Disember tahun lalu. Dalam saingan profesional, hanya 1 pukulan memisahkan Wilson Chu untuk dinobat juara pusingan ke-11.
Dia yang meraih status profesional pada tahun 2011 membuat satu bawah par 71 pukulan, sementara 3 pemain lagi iaitu Shaniza Mohagi, Arnaci Mutu dan Sukri Osman berkongsi tangga kedua hasil par game 72 pukulan. Mesti gembira selepas banyak tahun tak menang. Kali ini dapat chance menang dengan skor. Saya rasa happy jugalah. Betul pun saya main banyak birdie dengan Eagle, banyak mistik juga, tapi pun ada peluang untuk menang. Seterusnya, kejohanan ini bakal menjelajah ke Kelab Golf Danau UKM Bangi bagi pusingan ke-12, 15 Jun depan. Ia menawarkan 18 pusingan keseluruhan dengan 30 pemain terbaik Order of Merit dalam setiap kategori akan layak beraksi di Grand Final yang dijadualkan berlangsung di Kelab Golf Kuala Lumpur Oktober ini. 38 tahun TV3 kekal menjadi saluran tontonan pilihan masyarakat. Sudah semestinya turut membawa impak besar kepada pembangunan sukan tanah air. Program dan berita sukan TV3 menjadi wadah peminat sukan mengikuti rapat setiap perjalanan dan sejarah sukan negara yang dicipta sejak 1986 hinggalah kini. Semua itu perincian laporan yang dibawakan sentiasa dinanti dan menjadi rujukan utama atlet serta pemegang taruh sukan negara. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Hazrin Mubarak sempena ulang tahun ke-38 TV3 hari ini. Tidak lengkap program atau laporan di stesen swasta pertama tanah air TV3 tanpa cerita sukan. Selepas 38 tahun, sukan di TV3 kekal antara program dan laporan berita yang cukup dinanti bagi masyarakat mengikuti perjalanan sukan negara secara dekat. Sukan TV3 berada di setiap pelosok dunia dan tamasya besar, sentiasa dekat dengan atlet dan seringkali membantu pelaksana sukan membuat penambahbaikan pembangunan sukan negara. Walaupun zaman silih berganti dan teknologi yang berkembang, laporan yang dibawakan sentiasa mengikuti peredaran masa untuk kekal relevan. Jadi 1993, Bulletin Sukan, segmen sukan dikekalkan, jadi impaknya sangat besar walaupun kebelakangan ini kita sedarlah kita sedar tentang kompetitor yang banyak, juga saingan yang begitu sengit daripada posting-posting daripada social media dan sebagainya, tetapi saya rasa segmen sukan Bulletin Utama TV3 ini akan terus kekal relevan lah walaupun persaingan itu sengit. Banyak lagi idea-idea yang boleh digunakan. Saya percaya segmen sukan, meja sukan TV3 akan dapat meneruskannya. Segmen sukan di Bulletin Utama TV3 dianggap antara pelopor dan penggerak kandungan berita komprehensif yang memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi tidak heranlah ada yang meletakkannya sebagai benchmark atau penanda aras untuk dicontohi medium lain. Saya rasa laporan sukan di TV3 sejak dulu lagi memang menjadi panduan, menjadi ikutan dan juga menjadi sesuatu yang ditunggu oleh peminat sukan dan mereka semua yang terlibat dalam industri sukan. Dan saya rasa TV3 telah memainkan satu peranan yang cukup baik. Kekuatan program dan segmen sukan TV3 hadir dalam pelbagai bentuk, antaranya kreativiti editorial produksi penerbitan, kewibawaan penyampai ditambah sokongan tinggi pengurusan. Malah gaya penulisan skrip dan penyampaian beritanya memiliki pattern atau in-house style tersendiri. Ianya cukup dikenali dan mesra di telinga masyarakat meskipun hanya mendengar tanpa menonton. Saya nak bagi tahu satu saja, sukan di TV3 ini akan menjadi orang ketagih. Kalau tak tengok sukan ataupun Bulletin Utama umpamanya, dia akan menjadi satu kehidupan dia seharian itu tak lengkap. Jadi pada saya dulu dan sekarang tidak banyak berubah. Cuma liputan kita pernah berada di Olimpik Atlanta, pengalaman saya 1966, cabaran yang cukup getih, sukan Asia Bangkok dan sebagainya, Commonwealth. Tetapi saya harap selepas ini TV3 akan melihat celah-celah bagaimana untuk mempertingkatkan lagi coverage. Justru tidak keterlaluan mengatakan sukan TV3 turut memacu stesen ini menjadi penyiar yang berwibawa dan disegani. Nostalgia dan sejarah bukan sekadar kedangan tetapi juga pemangkin penyampaian yang bermanfaat sebagai media arus perdana. Semoga sukan TV3 terus kekal bagi menjana pembangunan sukan dan atlet ke era lebih gemilang dan terbilang.
Kami di unit sukan, berita dan hal ehwal semasa juga seiring dengan aspirasi TV3 yang sentiasa ingin berada di ranking nombor 1 dan pilihan utama penonton. Sejak 1984 mahupun 1993, usaha akan terus diwarisi ke generasi penyiar seterusnya demi meletakkan label TV3 itu sebagai jenama dan penyiar tersohor. Salam ulang tahun ke-38 TV3. Terima kasih Hazrin. Laporan itu mengakhiri penampilan khas saya di segmen Sukan malam ini. Semoga TV3 terus memacu sukan negara ke tahap terbaik dengan laporan-laporan komprehensifnya. Dengan itu saya Rosli Damin mengundur diri dengan ucapan selamat ulang tahun ke TV3 ke-38. Moga jenamamu megah selamanya. Salam hormat dan selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 yang menyambut ulang tahunnya yang ke-38 hari ini terus unggul menjadi pilihan utama rakyat Malaysia untuk mendapatkan laporan berita terkini serta kandungan program yang berkualiti. Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, Datuk Khairul Anwar Saleh berkata pihaknya merakamkan penghargaan kepada semua penonton setia kerana menjadikan TV3 kekal sebagai stesen televisyen nombor 1 negara. Sempena ulang tahun TV3 ke-38, satu majlis jamuan diadakan di Jabatan Berita dan Ehwal Semasa Media Prima. Beberapa agensi dan syarikat turut menyumbangkan kek sempena program berkenaan. Allah selamatkan kami. Allah selamatkan kami. Allah selamatkan TV3. Allah selamatkan kami. Bagi menyemarakkan sambutan, Buletin Utama memaparkan 7 laporan khas serta mengundang penyampai legenda yang pernah mewarnai kaca TV. TV3 turut menyediakan pelbagai paparan menarik sempena sambutan ulang tahun TV3 yang ke-38 bulan ini. Baik, dengan itu sekian saja paparan malam ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada semua penyampai legenda yang bersama dengan kami sepanjang seminggu ini. Dan terima kasih kepada Zainal Arifin Ismail kerana bersama Buletin Utama malam ini. Terima kasih Azaria, studi bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada Rosli Damin. Rosli, apa buah yang popular sekarang di Ipoh? Yang popular ada 2. Limau atau durian. Tapi yang paling popular sekali durian. Saudara, Rosli Damin ini seperti durian, semakin lama semakin berharga. Jadi, selamat hari ulang tahun ke-38 TV3. Semoga terus kekal menjadi stesen nombor 1 di Malaysia. Saya Zainal Arifin Ismail. Semoga bertemu lagi. Usah biarkan hidup anda diselubungi misteri. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Nazar Abdullah. Saya Suhaimi Sulaiman. Saya Nasharuddin Tajuddin. Saya Adiza Arifin. Saya Syarifah Syarifah Said Muhammad. Saya Azawati Zainal Abidin. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Saya Izwan Azir Saleh. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-38 TV3. Semoga TV3 sentiasa menjadi pilihan rakyat Malaysia. Semoga terus maju. Selamat berjaya. Semoga terus kekal menjadi peneraju industri penyiaran. TV3 akan terus menjadi yang pertama diminati mendidik anak bangsa. Saya Kamarudin Bafi ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 kepada TV3. Semoga terus maju ke hadapan dan sukses. Selamat ulang tahun ke-38 TV3.